Pertama, kita sudah masuk hari yang kedua untuk kempen pilihan raya negeri Melaka. Untuk kempen pada kali ini merupakan satu kempen yang paling sukar untuk DAP dalam sejarah kita menyertai mana-mana pilihan raya. Sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Kempen pilihan raya kali ini adalah yang paling sukar sekali. Kerana kekangan-kekangan yang perlu kita hadapi dan yang memberikan kesan yang paling besar kepada kempen DAP ialah larangan untuk mengadakan ceramah pada setiap malam. Itu merupakan satu tamparan yang paling besar kepada kempen kita. Kerana secara tradisinya kempen DAP sangat-sangat bergantung kepada ceramah setiap malam. Kerana dalam ceramah ini, dia ada dua objektif yang boleh kita capai. Yang pertamanya, kita boleh menghimpunkan ramai pengundi, penyokong, supaya kita dapat menyampaikan mesej kita. Mesej kita mengapa pentingnya pilihan raya, pentingnya kempen ini dan juga mengapa perlu mengundi kita. Itu objektif pertama dalam mana-mana ceramah supaya kita boleh sampaikan mesej kepada pengundi-pengundi. Yang keduanya untuk DAP, ceramah ini juga penting kerana apabila kita dapat menghimpunkan ramai penyokong kita, maka kita juga melancarkan kutipan derma dalam ceramah-ceramah ini. Dan ini memudahkan kita untuk mengutip dana untuk pilihan raya. Tetapi oleh kerana ceramah tak dapat diadakan, kita tak boleh menghimpunkan penyokong kita. Kita tak boleh berjumpa dengan mereka secara bersemuka. Kita tak boleh menyampaikan mesej terus kepada mereka. Dan yang kedua, juga kita tak ada platform untuk mengutip derma untuk dana pilihan raya parti DAP. Justru itu, ini amat menyukarkan kempen kita. Tetapi kita faham bahawa ini adalah SOP yang telah ditetapkan kerana masalah COVID dan kita perlu akur kepada SOP ini. DAP tetap patuh kepada SOP ini dan kita tidak akan melanggari apa-apa SOP ini. Jadi kita harap semua parti yang bertanding juga perlu mematuhi SOP dan SPR perlu menguatkuasakan larangan ini secara adil kepada semua. Bagi DAP, kita akan mencari jalan alternatif, iaitu kita akan mengadakan ceramah kita dan menyampaikan mesej kita melalui alternatif online, melalui cara online. Iaitu setiap malam kita akan mengadakan FB Live, kita akan menyiarkan ceramah-ceramah kita melalui saluran FB kita, saluran FB rasmi parti dan juga saluran FB semua calon yang terlibat dan juga pemimpin-pemimpin pusat dan negeri DAP. Kita akan buat 2-3 program yang berlainan setiap malam. Ada ceramah, ada yang berbentuk ceramah, ada yang berbentuk talk show, dan juga kita akan membuat perjumpaan ataupun ceramah-ceramah kelompok di kalangan masyarakat tempatan melalui aplikasi Zoom. Ini akan kita mulakan mulai malam ini. Jadi ada 2-3 program yang diadakan secara serentak. Ceramah, talk show dan juga mesyuarat Zoom dengan penduduk-penduduk setempat. Jadi kita menyeru pengundi-pengundi di Melaka untuk mengikuti rancangan kita, mengikuti program-program kita dalam saluran Facebook kita ataupun media sosial yang lain. Kita juga akan membuat
video-video pendek berkenaan dengan kempen kita dan juga pengenalan calon kita. Dan video-video pendek ini kita akan paparkan di seluruh perusuk kawasan-kawasan yang kita bertanding melalui mobile truck kita. Kita ada 2 buah mobile truck yang kita akan lancarkan sebentar nanti selepas sidang media ini. Truck itu akan berada di depan ibu pejabat kita nanti. Kita akan tunjukkan kepada para media. Dan ini akan menjadi sebagai satu jentera kita. Jentera bergerak kita. Dan truck ini akan pergi merata tempat supaya boleh memaparkan video-video pendek kita dan juga menjadi pembesar suara kita. Tetapi ini tidak akan berhenti secara statik. Dia akan bergerak mematuhi SOP yang ditetapkan. Selain itu, saya juga ingin menyeru penyokong-penyokong DAP sama ada di Melaka ataupun seluruh negara, dari seluruh negara, supaya dapat menyumbang sedikit dana kepada kita melalui cara online, melalui bank-in ke dalam akaun kita ataupun melalui online donation yang telah kita lancarkan melalui website kita dan juga portal kita. Ini 2 perkara yang amat penting yang saya ingin sampaikan kepada pengundi-pengundi supaya setiap malam kita harap mereka ikuti siaran kami secara langsung dan membuat demo secara online. Perkara kedua yang saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan media pada tengah hari ini ialah berkenaan dengan seorang calon bebas di kawasan Dun Bemban yang berlawan di kawasan Dun Bemban menentang calon kita, saudara Tay Kok Kiew. Calon bebas tersebut bernama Ng Chun Kun. Ng Chun Kun ini pernah memohon untuk menjadi ahli DAP pada bulan Jun yang lepas, iaitu beberapa bulan lepas. Sebenarnya keahlian beliau telah pun diluluskan oleh ibu pejabat pada penghujung bulan Julai. Oleh kerana beliau telah memilih untuk bertanding sebagai calon bebas dan mengikut perlembagaan parti DAP, mana-mana ahli yang bertanding di atas tiket calon bebas akan dilucutkan keahlian serta-merta. Dan maka saya ingin mengumumkan bahawa keahlian Ng Chun Kun sebagai ahli DAP terlucut secara automatik. Beliau telah memilih sebagai calon bebas, itu hak dia. Tetapi sebagai parti, kita tidak menerima mana-mana ahli DAP yang bertanding sebagai calon bebas. Terutamanya di kawasan yang kita tandingi ada calon DAP. Dan saya menyuruh supaya pengundi-pengundi di kawasan Dun Bemban memberikan sokongan sepenuhnya kepada calon DAP yang mewakili Pakatan Harapan saudara Datuk Tay Kok Kiew. Ini 2 perkara yang saya ingin sampaikan kepada para media. Yang ketiganya, kempen kita telah bermula. Kita telah merancang kempen ini sejak beberapa minggu yang lepas. Dan fokus kempen kita untuk DAP ialah kita akan berusaha sedaya upaya untuk memenangkan kesemua 8 kerusi yang kita tandingi dalam pilihan raya negeri ini. Dan menyumbangkan 8 kerusi ini supaya Pakatan Harapan boleh menerajui semula kerajaan negeri Melaka pada 20 November nanti. Sekian, terima kasih. Saya tak boleh jawab bagi pihak dia lah. Sama dia kecewa atau tak kecewa itu kena tanya dia. Tetapi bagi kita ialah apabila mana-mana ahli DAP yang bertanding atas calon bebas, maka keahliannya akan terucut. Okay. Tetapi jelas bahawa beliau harap jadi calon lah.
Tetapi bagi kita dalam DAP, kita ada satu peraturan. Mana-mana ahli baru yang masuk DAP, dia perlu menjadi ahli DAP lebih daripada 2 tahun sebelum boleh dicalonkan sebagai calon mewakili DAP. Kecuali ada kelulusan khas daripada CEC. Tetapi dalam kes ini, beliau tak sampai 2 tahun, malah tak sampai 6 bulan pun sebagai ahli DAP. Dan kita meletakkan calon yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih kariber dalam parti, iaitu saudara Tay Koh Kiew, our most heavyweight candidate in Melaka, our own state chairman, to stand in Bemban. Itu menunjukkan keseriusan kita untuk mempertahankan Dun Bemban. Bukan semua kerusi DAP itu kerusi bandar. Dun Bemban dengan Dun Gadik itu adalah kerusi di luar bandar. Dan memang kita sedar bahawa bukan semua pengundi di Melaka ini akan dapat mesej kita melalui saluran media sosial. Itu sebabnya selain daripada medium media sosial, kita juga akan menghantar mesej kita melalui saluran tradisional seperti risalah, pamflet dan sebagainya. Dan kita akan pastikan di semua kawasan yang kita tandingi, setiap rumah akan menerima risalah kita. Itu sebabnya kita akan hantar by door lah, door to door. So pendirian kita jelas bahawa walaupun kita tidak bersetuju dengan pencalonan 2 calon tersebut, tetapi kita tetap mahu memenangkan Pakatan Harapan. Dan fokus DAP ialah kita nak pastikan 8 kerusi yang kita bertanding, kita boleh mencapai kemenangan dan menyumbang 8 kerusi ini kepada Pakatan Harapan. Dan sekiranya Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri, pendirian DAP ialah menyokong saudara Adri Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka.